Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar tak suara saya? Selamat pagi, Sir. Boleh dengar? Boleh dengar? Oh, bergaungnya Boleh dengar ramai lagi tak masuk ni. Ramai lagi ke tak masuk? Sekejap. 18 orang je. 18 orang. Lagi 7 orang tak masuk ah. Baik, hari tu kita berhenti sampai slide yang mana? Wujudkan perjuangan. Ingat tak kita berhenti? Tak ingat ke? Kita berhenti sampai slide mana? Berhenti dekat ciri-ciri penulisan kreatif, Sir. Dekat sini lah kan? Okay, slide saya boleh nampak? Slide saya boleh nampak Kejap saya nak panggil seorang-seorang. Ada orang tak ni? Zul ada tak? Zul ada tak? Oh, okey, okey, maknanya slide boleh nampak. Zul ada tak? Okey, Zul ada. Hilmi ada tak? Nama dekat-dekat Seorang panggil Zul, seorang panggil Hilmi. Hilmi ada? Hilmi, Zul. Oh, ada. Ada. Fakih ada? Fakih tak ada Fakih ada? Hafiz ada? Ada, Sir. Ni suara siapa? Suara Fakih ke? Okey, suara Hafiz Hari tu Hafiz tak ada ke? Oh, tak ada, Sir. Sorry. Sebab hari tu saya tak berapa nak sihat. Lepas tu tertidur. Oh. Tak larat bangun, Sir. Tak larat bangun Jadi nak kena denda ke? Jangan, Sir. Sekarang dah sihat lah Alhamdulillah. Sekarang dah boleh berbual, sihat lah ni. Hafiz ada. Dini ada tak? Dini nampak macam ada. Dini ada kan? Ada. Okey, Dini masih lagi di Perlis? Ya. Okey, masih lagi di Perlis. Dini tak balik kampus? Belum. Okey, Fitriah ada. Nisrina ada? Anis ada? Tak naik nama. Saha ada? Saha ada ke tak ni dalam grup dia ada? Dia kata ada masalah wifi ke apa? Saha. Nasuha ada? Nasuha ada. Irma ada? Irma semalam ada presentation Semalam ada presentation ke semalam? Dila ada tak? Ni Dila 270615. Okey, ada. Dua-dua Dila ada. Azrin ada tak? Azrin ada. Haziani ada tak? Akmal ada tak? Lama tak dengar suara Akmal ni. Akmal ada tak? Akmal tak ada. Ada ke tak ada? Kalau ada, cakap ada. Amira ada. Amira ada tak? Amira ada. Faijah ada? Amira ada. Faijah ada. Su ada tak? Sulaiya. Siti Sulaiya. Ada. Afiq ada tak? Afiq tak ada?
Afiq tak ada. Fatin ada tak? Fatin ada. Ain ada tak? Ain Najihah. Ain Najihah ada. Zarifah ada? Zarifah. Zarifah tak ada. Zarifah tak ada. Zarifah, kemudian Aini, Natasha. Okey ada. Natasha ada. Ainun Najihah. Ainun Najihah ada. Saha tak masuk ke? Saha. Budak-budak Intaf tak masuk ke? Anis. Akmal. Dengan Zarifah. Tiga-tiga orang budak Intaf tak masuk ke? Buat mogok ke ni tiga orang ni? Ke pergi mana? Terlupa. Kalau dekat dengan bilik siapa-siapa, kalau kenal, cuba mesej kawan. Mungkin kawan terlupa ataupun ada hal kecemasan dan sebagainya. Okey, baik. Hari ni kita akan sambung penulisan kreatif. Lagi satu kelas tu dia dah habis penulisan kreatif. Jadi kita pun nak kejar mereka juga. Kita ketinggalan sedikit sebab hari tu kita cuti Ramadan. Cuti Ramadan hari tu, jadi kita tertinggal sedikit. Jadi saya nak habiskan hari ni juga. Ciri-ciri penulisan kreatif. Sebelum ni kita dah tengok ciri-ciri penulis kreatif. Okey. Ciri-ciri yang terdapat pada penulis itu sendiri. Okey. Sekarang kita nak melihat daripada dari segi ciri-ciri yang ditampilkan, yang ditonjolkan dalam karya itu sendiri. Okey. Dalam penulisan kreatif itu sendiri. Okey. Okey, boleh nampak slide? Slide nampak? Nampak, sir. Okey, ini antara bahagian-bahagian kalau saya rasa saya dah upload slide. Dah upload ke belum? Rasa dah upload dah. Kalau awak dah print dan sebagainya, mungkin awak boleh tanda. Ini antara bahagian-bahagian yang selalu tanya dalam kuis lah. Okey. Ciri-ciri penulisan kreatif menggunakan wacana pelukisan. Bagaimana menggunakan wacana pelukisan tu? Okey. Ini antara yang selalu masuk dalam kuis. Berupaya untuk membantu penulis menggambarkan perasaan dan pengalamannya kepada pembaca dengan lebih berkesan. Okey. Maksudnya dapat memberi gambaran yang jelas kepada pembaca tentang sesuatu perasaan, pengalaman dan sebagainya. Contoh yang paling mudah lah. Contoh tentang keindahan sesuatu kawasan. Okey, dalam penulisan kita baca tempat itu indah dan sebagainya. Tetapi kita tak dapat bayangkan indah yang sebagaimana. Okey, jadi dekat situlah penulis akan cuba menginterpretasikan, bagaimana keindahan tersebut. Contohnya keindahan di Cameron Highland. Okey, jadi pembaca tak pernah datang ke Cameron Highland kan? Okey. Jadi dia bagi tahulah keindahan di Cameron Highland dengan suhu yang dingin mencecah berapa darjah Celsius dan sebagainya. Kemudian dikelilingi kehijauan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni dan sebagainya di sekeliling dan sebagainya yang mungkin tidak terdapat di kawasan kita dan sebagainya tubuh segar dan sebagainya. Okey, mungkin dengan menggambarkan menceritakan sedemikian secara tidak langsung pembaca dapat membayangkanlah membayangkan oh begitu rupanya keadaan Cameron Highland dan sebagainya, hijau dan sebagainya, hijau yang sebagaimana hijau ni ada banyak color juga hijau pucuk pisang dan sebagainya ada pelbagai tafsirannya. Okey, jadi apabila kita memberitahu sedemikian pembaca dapat dapat menggambarkannya dalam fikiran pembaca lah pembaca fikiran masing-masing. Okey, itu yang dikatakan dengan menggunakan wacana pelukisan. Okey, ini faham? Mungkin dalam soalan kuis dia memberikan situasi. Okey, jadi dia akan tanya apakah ciri penulisan kreatif berdasarkan kenyataan di atas, contohnya begitu. Okey, ataupun dia beri kenyataan ini boleh jadi juga berupaya untuk membantu penulis menggambarkan perasaan dan pengalamannya kepada pembaca dengan lebih berkesan. Apakah ciri penulisan yang dimaksudkan, contohnya. Okey, jadi ini adalah wacana pelukisan. Okey, setakat ni faham? Setakat ni faham? Faham, sir. Okey, faham Fakih ada? Tadi saya panggil tak menyahut. Fakih baru masuk.
Fakih tak mau bersuara. Fakih tak mau bersuara. Saya ada hal tadi. Okey, ada hal tapi akhirnya dia masuk kelas bagus Okey, baik. Seterusnya menggunakan bahasa kiasan. Okey, ini normal lah Kalau kita bercakap tentang penulisan kreatif, ini antara sesuatu yang normal. Okey, menggunakan bahasa kiasan. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang lebih jelas kepada pembaca. Contohnya peribahasa, pepatah, perumpamaan, perbandingan, perbidalan, ungkapan. Okey. Contoh kita nak cakap sesuatu benda yang cantik. Okey. Jadi kita gunakanlah bahasa kiasan Contohnya kita nak bergambarkan, nak cerita pasal dekat rumah kita ni. Okey, ataupun kat kawan kita kat kawan kat kampung lah contohnya Weh, aku ada awet awet dekat UUM tau. Awet aku cantik lah. So kawan kita bertanya, cantik yang macam mana kan? Okey, jadi kita pun bagi satu gambaran kepada dia Kita bagilah bahasa kiasan kepada dia. Cantik bak bidadari. Contohnya kita cakap macam tu lah cantik bak bidadari Jadi bak itu adalah suatu bahasa perbandingan lah dekat situ. Okey, cantik bak bidadari. Okey. Jadi kawan kita yang dengar ni pun cantik bak bidadari. Oh, cantiknya awet kau cantik bak bidadari Dia pun terlopong. Okey, cantik bak bidadari maksudnya sangat cantik lah. Okey. Dia pun percaya percayalah sangat-sangat kawan dia tu mempunyai awet yang sangat cantik di UM. Okey, itu antara contohnya lah menggunakan bahasa kiasan. Kita cakap cantik. Cantik yang sebagaimana? Cantik bak bidadari. Okey, maksudnya sangat cantik lah. Okey. Dan perbilangan-perbilangan yang lain lah. Okey, apa saja kita nak bagi tahu kepada orang jadi kita nak mudah dia faham jadi kita bagi perbandingan. Okey. Baik, yang ni jelas Okey, seterusnya bernada puitis ini juga sesuatu yang normal apabila kita bercakap tentang karya kreatif penulisan kreatif Kata-kata yang indah dan lembut dapat menimbulkan kesan keindahan kepada gambaran yang diberikan. Okey. Maksudnya kita tidaklah bertulis menulis sesuatu perkataan ataupun nak menceritakan sesuatu dengan ayat yang direct, ayat yang langsung Sebaliknya kita berkias sedikit ataupun kita menggunakan perkataan yang puitis yang berbunga-bunga dan sebagainya. Okey, bernada puitis senang saja faham. Seterusnya memilih diksi secara berhati-hati. Okey, diksi adalah pemilihan kata yang tepat, kata yang sesuai dan sebagainya. Kata-kata yang digunakan harus dapat memberi maksud yang ingin disampaikan. Pertimbangan harus dilakukan dengan berhati-hati untuk memastikan pembaca mendapat gambaran yang sesuai. Okey. Maksudnya kita sesuailah pemilihan perkataan tersebut dalam ayat tersebut. Okey. Kadang-kadang bila kita nak menulis kreatif ni kita hanya fikir tentang sedap ataupun tidak ayat tersebut. Okey, perkataan ni sedap perkataan ni indah dan sebagainya sesuai untuk digunakan dan sebagainya. Okey, jadi kita gunakan dalam karya kita, dalam penulisan kita. Tetapi kita tidak berfikir panjang kita tidak melihat dari segi kesesuaian ataupun dari segi ketepatan pemaknaan yang dibawa oleh perkataan tersebut. Okey, saya bagi satu contoh perkataan perkataan itu adalah perkataan nuansa. Okey, N-U-A-N-S-A, nuansa. Okey, jadi perkataan ini banyak disalahgunakan dalam perkataan, dalam ayat-ayat dan sebagainya. Okey, kita secara tidak langsung kita menganggap nuansa ini adalah sesuatu perkataan yang memberi maksud suasana. Okey, nuansa di hari lebaran contohnya suasana di hari raya. Okey, kita memberi gambaran sedemikian. Okey, tetapi apabila kita semak kamus nuansa ini memberi maksud berbeza. Perbezaan. Okey, itu adalah nuansa. Okey, bukannya suasana. Okey, kebanyakan ayat-ayat yang kita jumpa yang menggunakan perkataan nuansa cuba mentafsirkan atau cuba menjelaskan tentang keadaan sesuatu sesuatu tempat peristiwa dan sebagainya suasana lah okey tetapi apabila kita lihat nuansa itu bermaksud berbeza perbezaan sebenarnya okey jadi harus pandai ataupun harus teliti dalam pemilihan perkataan kalau kita tak sure kita semak kamus balik. Okey, kita semak kamus balik kalau tak sesuai kita gantikan dengan perkataan yang lain lebih tepat dan juga lebih sesuai. Okey, jangan anggap sedap tak sedap. Okey, sedap tak sedap rasa macam sedap je sesuai rasa macam sesuai rupa-rupanya tak sesuai kita bila kita baca kita tak rasa macam ralat
ataupun kita tak rasa macam aneh, janggal dan sebagainya. Jadi kita beranggapan pemilihan perkataan itu adalah tepat, betul dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita rasa perkataan itu terlalu baru, terlalu asing dengan kita, cuba cari makna dia dahulu. Okey, www.prpm.gov.my ataupun www.dpp.gov.my dia secara terus akan membawa awak kepada PRPM iaitu satu laman sesawang untuk cari perkataan secara atas talian lah awak masukkan saja perkataan dan dia akan keluar maksudnya. Okey. Baik, ini faham? Okey, seterusnya bersifat komunikatif. Okey, komunikatif lah. Sesuatu benda yang ada tindak balas, ada dua hala dan sebagainya komunikasi kan. Apabila kalau awak belajar komunikasi, pengantar komunikasi dan sebagainya, pasti dia akan sentuh lah bagaimana komunikasi itu berkesan ataupun tidak. Komunikasi itu akan berkesan apabila adanya tindak balas. Okey? Ataupun kita bercakap, ada yang akan melawan kata kita, akan menjawab pertanyaan kita dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan karya kreatif. Okey, walaupun kita sekadar membaca, tetapi apabila ada tindak balas yang dilakukan oleh kita, itu bermaksud ada komunikasi yang berlangsung antara pembaca dan juga karya tersebut. Okey. Penulis cuba menggambarkan apa yang dialami dan dirasai, objektif akhir supaya pembaca tertarik dengan apa yang disampaikan dan memberi tindak balas tertentu. Okey, point dekat sini adalah memberi tindak balas tertentu. Okey, ini selalu juga masuk dalam kuis. Okey, jadi point yang tepat dekat sini adalah memberi tindak balas tertentu. Okey, contohnya kita baca novel. Okey, kita baca novel 7 hari mencintaiku, baca kan. Lepas tu kita rasa geram sangat dengan perangai Mak Leha. Geramnya aku dengan perangai Mak Leha. Okey, geram sangat-sangat. Okey, benda itu adalah satu tindak balas. Selepas kita baca, ada tindak balas perasaan, ada tindak balas emosi terhadap watak dan juga perwatakan yang ditonjolkan, yang ditampilkan dalam novel tersebut. Okey. Kemudian contoh yang seterusnya kadang-kadang tu mungkin ada tindak balas yang lebih agresif, kita koyak ke novel tersebut, apa saja tindak balas. Okay, selepas kita membaca novel tersebut, karya tersebut, tulisan tersebut, maksudnya ada tindak balas, ataupun ada persoalan yang timbul, maksudnya apabila kita baca, tak adalah kita baca sampai habis, senyap tak kata apa. Maksudnya apabila kita baca tu ada tindak balas, kita menjadi satu persoalan kepada kita, betul ke macam ni, ya ke macam ni dan sebagainya. Ataupun kita akan mencari fakta-faktanya, betul ke fakta yang ditulis oleh penulis dalam novel ni. Jadi kita tinggal sebentar novel tersebut, kita pergi Google cari fakta dan sebagainya. Betul ke macam ni sekian-sekian dan sebagainya. Kita cuba untuk bertindak balas daripada hasil penulisan tersebut. Okey? Baik, yang ni faham? Kata kuncinya memberi tindak balas tertentu. Tak kisahlah tindak balas tu bagaimana. Okey, asalkan ada tindak balas. Okey? Baik, seterusnya bersifat imajinatif dan juga figuratif. Okey, figuratif ni bahasa figuratif lah. Gaya bahasa, metafor, itu adalah bahasa figuratif. Okey? Berbeza daripada penulisan email yang mementingkan fakta dan bukti pengarang boleh menombak tanpa isi. Menggunakan bahasa yang tersirat dan indah iaitu bahasa figuratif. Contoh metafora, personifikasi dan simili. Figuratif pernyataan membawa makna yang banyak, idea yang bersifat tersirat dan mengundang berbagai tafsiran. Okey, maksudnya kita memaksimalkan imajinasi kita. Okey, fikir, berangan dan sebagainya. Kita memaksimalkan imajinasi kita. Untuk menghasilkan sebuah buku cerita kanak-kanak contohnya. Jadi kita pun berangan, fikir ni. Nak buat cerita apa ni. Okay, jadi kita tak ada batasan terhadap imajinasi tersebut. Daya kreativiti kita tak ada
batasan untuk mendapatkan idea untuk menghasilkan buku cerita dan sebagainya. Okey, jadi kita pun berfikir nak buat cerita tentang masa hadapan lah. Okey, sedangkan masa hadapan belum lagi berlaku dan sebagainya. Okey, tetapi kita tak menghadkan imajinasi kita, jadi kita pun berfikir tentang masa hadapan dan sebagainya. Jadi kita pun mendapat idea. Okey. Okey, jadi masa hadapan ketika itu keadaan wajah negara kita bagaimana. Okey, ketika itu mungkin kereta dah terbang, dah wujud dah kereta terbang tu waktu tu. Okey, sebab apa? Sebab sekarang drone pun dah ada. Jadi drone itu melakukan pelbagai kerja dan sebagainya, menghantar barang. Ada yang menghantar barang menggunakan drone dan sebagainya. Jadi kita pun berfikir, berimajinasi. Okey, mungkin pada masa hadapan mungkin drone itu akan dibesarkan. Okey, jadi ada wujudlah kereta terbang yang selama ini cuba digembar-gemburkan, akhirnya menjadi kenyataan suatu ketika nanti, siapa tahu dan sebagainya. Okey, maksudnya kita tidak membataskan kreativiti kita, imajinasi kita tak bataskan. Okey, kemudian disulam dengan kenyataan-kenyataan yang indah melalui bahasa figuratif, gaya bahasa yang indah-indah. Okey, baik, ini ada antara ciri-ciri yang terdapat dalam penulisan kreatif yang tidak ada dalam penulisan ilmiah. Okey, apabila awak buat FYP awak, jangan buat bahasa yang indah-indah. Okey, straight to forward saja ayat-ayatnya, tak boleh nak berbunga-bunga. Okey, bahaya. Okey, tidak sesuai dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya bersifat ketaksaan ataupun ambiguity. Okey, benda yang samalah, ambiguity ataupun ketaksaan. Okey, ambiguity itu adalah ketaksaan, ketaksaan itu adalah ambiguity. Okey, apakah ketaksaan ini? Ketaksaan ini adalah sesuatu benda yang mempunyai makna yang berlapis-lapis. Okey, dia tak direct lah. Okey, sesuatu kenyataan yang membawa maksud yang pelbagai ataupun mempunyai makna yang berlapis-lapis. Okey, ini selalu terdapatlah dalam karya kreatif. Okey, ataupun kita baca karya-karya zaman dahulu dan sebagainya. Kadang-kadang kita sukar untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Okey, sebab apa? Sebab dia ada kesamaran. Apa ayat dia sama-sama. Dia ni nak cakap apa? Penulis ni nak sampaikan apa sebenarnya? Kita tak faham. Sebab apa? Sebab ayatnya sama-sama. Okey, ketaksaan, ambiguity. Okey, ada maksud yang berlapis-lapis dan sebagainya. Okey, benda ini tidak boleh dilarikan lah. Tidak boleh dijarakkan dengan karya kreatif. Okey, sememangnya karya kreatif kita akan jumpa benda-benda macam ni. Okey, yang ni faham? Ketaksaan faham? Itu yang ayat berbunga-bunga. Ayat berbunga tu satu hal. Tapi satu hal lagi, ayat berbunga-bunga sampai kita pun tak faham apa yang hendak disampaikan. Itulah ketaksaan. Itulah sifatnya karya kreatif. Baik, seterusnya menggunakan ragam aktif. Okey, ragam aktif dengan ayat yang pendek-pendek memberi fokus kepada pelaku dan aksi yang diceritakan penulis dapat menarik perhatian pembaca. Okey, ingat lagi tak ayat aktif, ayat pasif, ingat tak lagi? Ingat tak lagi ayat aktif, ayat pasif? Oh, Sahar dah masuk. Okey, contoh dah lupa kelas sebelah pun macam tu juga tak ingat okey, tak ingat, lupa lepas tu kita pula kena bagi contoh kelas sebelah pun sama. Sama macam awak dia bagi alasan yang sama. Okey. Jadi ayat aktif ni awak tengok dekat situ memberi fokus kepada pelaku. Okey, itu kata kunci dia, memberi fokus kepada pelaku. Okey, jadi contoh ayat yang pendek, yang mudah. Ali menendang bola itu. Ali menendang bola itu. Okey, jadi siapakah pelaku dalam ayat tersebut? Ali menendang bola itu. Siapakah pelakunya? Ali. Pelakunya adalah Ali. Okey, Ali lah yang tendang bola tu kan. Okey, jadi dalam ayat itu Ali menendang bola itu kita bercakap tentang siapa? Kita bercakap tentang bola ke kita bercakap tentang Ali?
kita bercakap tentang Ali. Okey, dalam ayat tersebut kita bercakap tentang Ali dan Ali ialah pelaku. Jadi ayat Ali menendang bola itu adalah ayat aktif. Okey, faham? Jelas? Okey, jelas. Okey, Ali menendang bola itu, jadi dekat sini dia cakap memberi fokus kepada pelaku. Jadi dalam ayat Ali menendang bola itu, kita bercakap tentang Ali, iaitu pelaku. Secara tidak langsung, ayat Ali menendang bola itu adalah ayat aktif. Okey, ayat pasif pula bagaimana? Ayat pasif pula memberi penekanan ataupun memberi fokus kepada objek, bukan pelaku. Okey, jadi dalam ayat tersebut, objeknya adalah bola. Okey, jadi bagaimana nak tukar kepada ayat pasif, sebab kita kena beri penekanan kepada objek tersebut. Okey, jadi objek tu datanglah ke depan. Bola itu ditendang oleh Ali. Okey, jadi itu adalah ya betul, bola itu ditendang oleh Ali. Jadi ayat itu adalah ayat pasif. Okey, dekat sini nampak, faham? Okey, faham. Okey, good. Kita pergi pula kepada slide yang seterusnya. Okey, unsur-unsur penting dalam penulisan kreatif. Okey, dalam karya apa yang perlu ada? Awak nak menghasilkan karya. Apa yang perlu ada? Okey, ramai-ramai orang filem juga dalam ni. Jadi mungkin orang filem pun akan menitik beratkan kod benda-benda macam ni. Betulkan saya kalau saya salah? Ada beberapa orang orang filem dalam ni. Mungkin dia pun akan mementingkan juga unsur-unsur begini. Okey, dan saya harap betul lah mementingkan juga macam unsur intelek dan sebagainya dalam karya kita. Okey. Unsur-unsur penting dalam penulisan kreatif yang pertama adalah intelek. Okey, intelek. Fungsinya untuk menyampaikan fikiran tertentu dan menarik dalam sesebuah karya. Keterangannya bukan sebagai hiburan semata-mata tetapi penting untuk mendapatkan panduan, maklumat, pengetahuan. Contohnya soal moral masyarakat, ekonomi, politik dan lain-lain sebagai renungan pembaca. Okey, apabila kita nak menghasilkan sesuatu, nak menghasilkan karya, sama ada puisi, novel, cerpen, Waima filem sendiri pun, drama dan sebagainya, filem pendek dan sebagainya, okey. Kadang-kadang tu benda inilah yang menjadikan karya kita dipandang tinggi, ataupun nampak karya kita berbeza berbanding karya orang lain. Dari segi inteleknya, apa yang cuba disampaikan dalam karya kita. Okey, dari segi sudut disiplin ilmunya, apakah yang hendak disampaikan dalam karya kita? Apakah manfaat yang bakal diperolehi oleh pembaca, penonton dan sebagainya. Okey, lagi satu pemikiran. Apakah pemikiran yang cuba disampaikan? Okey, kalau awak tengok filem-filem arwah Yasmin Hamad dan sebagainya, apakah pemikiran yang cuba disampaikan oleh arwah Yasmin Ahmad melalui filem-filem dia? Okey, salah satunya pemikiran yang boleh kita nampak secara jelasnya dalam filem-filemnya adalah dari segi perpaduan. Perpaduan kaum. Awak boleh lihat bagaimana Yasmin Ahmad mencampur menggaulkan berbagai watak yang berbeza kaum di dalam sesuatu filem dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh melihat pemikiran penulis dari sudut perpaduan dekat situ. Okey, begitu juga dengan karya-karya kreatif yang lain. Okey, jadi apabila kita terfikir nak menghasilkan karya, kita bukan fikir tentang idea sahaja. Okey, wow, idea aku hebat ni aku rasa. Terfikir idea kan? Idea aku hebat ni, orang tak nak buat lagi ni. Mesti gempak punya ni. Okey, dalam masa yang sama, kita bukan saja berfikir tentang idea tetapi berfikir tentang pemikiran yang cuba diselitkan, yang cuba disampaikan dalam karya-karya kita. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah emosi. Okey, membezakan karya sastra dan bukan sastra. Okey, keterangannya penting dalam karya-karya sastra tetapi tidak terdapat dalam karya-karya sains. Okey, sebab karya-karya sains, sebab kita ada juga karya science fiction Okey, mungkin emosi tidak dititik beratkan dalam karya science fiction tetapi sastra sangat dititik beratkan emosi. Okey, lagi satu emosi ini kerana apa penting sebab kita nak menghidupkan karya tersebut. Okey, apabila ada emosi, perasaan disalurkan dalam karya tersebut
secara tidak langsung karya itu akan nampak hidup lah, sebab ada emosi yang dimasukkan, dan pembaca ataupun penonton dapat merasai emosi tersebut. Okey. Baik, seterusnya imajinasi, satu lagi elemen yang tak boleh lari daripada karya kreatif, memperlihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap sesuatu perkara. Keterangannya membolehkan pengarang melukiskan sesuatu benda secara real, benar-benar berlaku. Pembaca turut mengalami apa yang digambarkan pengarang. Contohnya perasaan marah, sedih, iba dan lain-lain lagi. Okey, kita tadi bercakap tentang imajinasi pada masa hadapan. Okey, jadi kita ambil contoh yang sama juga. Okey. Jadi apabila kita cuba menulis tentang peristiwa 50 tahun akan datang dan sebagainya, secara tidak langsung kita berfikir bagaimana kehidupan pada waktu itu dan sebagainya. Okey. Jadi melalui penulisan tersebut, penulisan kita, pembaca akan berfikirlah melihat ketajaman imajinasi kita. Oh, macam ni rupanya. Tak sangkalah. Pembaca tak terfikir. Tak sangkalah. Penulis terfikir begini sekali. Okay, mungkin penulis terfikir tentang adanya kereta terbang. Contohlah kereta terbang ni dah berzaman dah orang fikir. Okay. Tetapi bayangkan kita tak pernah terfikir tentang kereta terbang dan sebagainya. Okay, jadi awak adalah pengkarya orang pertama yang berfikir tentang kereta terbang. Okay, jadi apabila pembaca membaca tentang idea awak tentang kereta terbang pada zaman suatu hari nanti, secara tidak langsung pembaca akan rasa kagum. Sebab dia tak terfikir pun akan adanya kereta terbang pada waktu itu. Okey, jadi secara tidak langsung kita melihat bagaimana ketajaman ataupun kejauhan pemikiran awak ataupun realistiknya pemikiran awak terhadap keadaan pada masa hadapan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada teknik. Okey, fungsinya penyusunan peristiwa dalam cerita, pemilihan kata-kata, mengatur rakan-rakan dalam saja, meletakkan adegan dalam lakonan dan lain. Keterangan melibatkan bagaimana pengarang bercerita dalam novel, cerpen dalam lakonan atau bersaja dalam karya-karyanya. Okey, teknik ini pergi lebih kepada metod lah, cara penyampaian, bagaimana awak mempersembahkan cerita awak. Okey, contohnya kita ada plot kan. Okey, plot kita ada permulaan, kemudian kita ada konflik, kemudian kita ada climax. Climax itu adalah kemuncak kepada konflik yang dihasilkan, yang terhasil sebelumnya. Okay. Kemudian barulah perlahan-lahan kita pergi kepada peleraian dan penutup kepada cerita itu. Okay. Tetapi apabila kita bercakap tentang teknik, teknik itu boleh berubah berdasarkan kreativiti penulis ataupun pengarah dan sebagainya. Okay. Bagaimana berubah? Mungkin bermula dengan konflik dahulu. Okay, kita tak mula permulaan, kita bermula dengan konflik dahulu. Mula-mula lagi dah ada gaduh dan sebagainya, dah ada konflik dah. Konflik dimunculkan di awalnya. Okay, ianya adalah suatu teknik. Okay, secara tidak langsung apabila kita bermula dengan konflik ini dapat menarik perhatian pembaca, penonton dan sebagainya. Weh, kenapa dia gaduh-gaduh ni weh? Kalau kita tengok drama kan, kenapa dia tarik-tarik rambut ni? Kenapa tiba-tiba kan? Jadi ianya menjadi suatu persoalan kepada penonton dan sebagainya. Secara tidak langsung kita nak tahu apa yang berlaku pada awalnya. Jadi kita akan terus stay untuk menonton cerita tersebut sehingga ke akhirnya. Ataupun membaca cerita tersebut daripada awal sehingga ke akhirnya. Okay, ini adalah teknik ataupun kita panggil sebagai apa? Strategi lah. Strategi untuk menarik perhatian pembaca ataupun penonton. Okey. Baik. Yang ni faham? Ada soalan? Teknik, apa saja teknik lah. Kita lari pada konvensional. Okay? Kita lari daripada sesuatu benda yang biasa-biasa. Okey? Okey, faham? Boleh, sir. Okey, boleh. Okey, boleh faham. Seterusnya, kita pergi kepada bahasa figuratif dalam penulisan kreatif. Okey, kita dah pergi kepada gaya-gaya bahasa lah. Bahasa figuratif ni adalah gaya-gaya bahasa. Okey. Yang pertama, metafora. Metafor. Selalu kita dengar metafora. Yang ni masih ingat lagi metafora?
Ke dah lupa dah metafora? Tak, Saha tanya saya ke tu? CTH. Tanya dekat saya ke contoh? Ke Saha nak bagi contoh? Metafora kita, ni benda selalulah mungkin kita dah lupa metafora metafora adalah satu perbandingan tetapi perbandingan yang tidak menggunakan kata perbandingan. Macam saya bagi contoh tadi, cantik bak bidadari. Bak itu adalah kata perbandingan. Okey, tetapi metafora kita tidak menggunakan kata perbandingan. Okey, dia tulis kat situ perbandingan tidak menyertakan kata perbandingan. Perbandingan ini dilakukan secara implisit, tidak ketara. Biasanya terdiri pada dua perkataan, satu konkret dan juga satu abstrak. Okey, itu adalah kata kuncinya. Metafora, dua perkataan, satu konkret dan juga satu abstrak. Konkret adalah benda yang kita boleh pegang. Abstrak adalah benda yang tidak boleh dipegang. Okey, contohnya Saha. Saha, benda yang konkretnya diri Saha lah. Saya boleh pegang Saha. Itu adalah satu yang konkret. Okey, dekat diri Saha yang saya tak boleh pegang apa? Benda abstrak. Apakah yang saya tak boleh pegang dekat Saha? Benda abstrak. Rasa rasa lapar nyawa nyawa alah, kenapa bagi nyawa? Kenapa bagi rasa lapar Lolang puasa rasa lapar lapar je, itu je yang tahu. Okey, jadi saya boleh pegang Saha tangan Saha saya boleh pegang benda yang konkret. Okey, yang saya tak boleh pegang abstrak adalah hati Saha hati Saha saya tak boleh pegang. Saya tak boleh pegang hati Saha mungkin hati Saha sudah pun dimiliki oleh orang lain. Okey, mungkin telah dimiliki oleh orang lain. Okey, siapakah pemiliknya? Tak nak jawab lah tu. Tak ada. Okey, itu nak bagi contoh mudah lah konkret dan juga abstrak. Okey, kita pergi balik kepada metafora antara contohnya adalah lautan kehidupan. Lautan kehidupan, laut adalah benda yang kita boleh rasa, airnya dan sebagainya. Kehidupan kita tak boleh pegang. Kemudian apa lagi? Dedaun masa. Daun kita boleh pegang, dedaun. Masa kita tak boleh pegang. Yang kita pegang tu jam, jarum dia dan sebagainya. Tetapi masa adalah sesuatu yang abstrak, kita tak boleh pegang. Okey. Lagi apa lagi? Dua perkataan yang begitulah satu konkret dan juga satu abstrak. Dedaun masa, lautan kehidupan, lagi apa lagi? Okey, mungkin awak ada contoh-contoh? Api kemarahan. Yes, betul. Api kemarahan. Api adalah sesuatu benda yang boleh kita nampak dan juga pegang. Tetapi jangan cuba pegang. Nanti terbakar diri. Kemarahan, sesuatu benda yang kita marah, perasaan, emosi dan sebagainya. Kita tak boleh nampak. Cuma kita boleh menjelmakan kemarahan itu. Tetapi marah itu kita tak boleh nampak. Okey, betul. Lagi? Mungkin ada lagi? Rimba kehidupan. Rimba adalah hutan yang kita boleh lihat. Genggam kasih, genggam kasih. Genggaman kasih, genggaman kasih. Kasih tu kita tak boleh nak genggam. Pasir kita boleh genggam, pasir kita boleh genggam. Kasih kita tak boleh genggam. Yang lain? Buta huruf. Buta huruf ini adalah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni penjodoh bilangan lah. Kita tak boleh nak kaitkannya sebagai suatu metafora lah buta huruf. Okey, buta huruf dia adalah penjodoh bilangan. Okey, okey, baik. Setakat ni jelas, boleh faham lah kan? Boleh faham lah metafora tu apa, boleh faham lah kan?
tiba-tiba masuk dalam soalan kuis dan sebagainya, ada pilihan jawapan A, B, C, D dan sebagainya. Awak tengoklah dia ada 2 perkataan, satu konkret, benda yang boleh pegang, lagi satu adalah abstrak, benda yang tak boleh pegang. Okey. Dah pukul berapa? Dah pukul 12 dah. Dah pukul 12 dah. Baik, personifikasi. Personifikasi pun mudah saja memberikan sifat orang kepada benda yang tak hidup. Okey, ataupun mudah saja nak ingat person. Person adalah orang lah dalam bahasa Inggeris kan. Personifikasi. Okey, itu mudah je. Okey, simile adalah perbandingan. Simile adalah perbandingan yang menggunakan kata perbandingan. Okey, metafor adalah perbandingan tetapi dia tak menggunakan kata perbandingan. Okey, tetapi simile adalah perbandingan yang menggunakan kata perbandingan. Okey, kata perbandingan yang boleh digunakan ialah seperti bak, bagai, laksana dan juga bagai. Okey, yang ni mudah saja boleh ingat. Okey, mungkin yang ni lah susah sedikit yang jarang kita dengar. Sekejap. Okey, ni yang jarang kita dengar metonimi menggantikan sesuatu itu dengan perkataan yang lain yang mempunyai hubungan yang jelas. Okey. Hubungan perkataan yang digunakan sebagai penggantian itu senang untuk dilihat. Okey. Metonimi. Okey. Okey, saya bagi tarikh 16 Mei. 16 Mei apa? Hari Guru. Hari Guru. Yang lain hari Guru juga ke? Tiba-tiba yang lain hari lahir saya. Yang lain? Yang lain tidur, yang lain tak nak jawab yang lain diam je. 16 Mei takkan hari kekasih? 16 Mei sahal, takkan hari kekasih? Kalau depan-depan ni aku dah baling dah ni. Dah baling dah marker pen ni sahal ni kena dah ni. 16 Mei hari kekasih. Tetapi objektif kita tak sampai lah. Seorang cakap hari Guru, seorang lagi cakap hari kekasih. Jadi objektif kita tak sampai. Jadi kita tak boleh nak menggelarkan 16 Mei itu sebagai metonimi. Okey, sebab apa? Sebab metonimi ni bila kita sebut saja benda tu, maksudnya orang lain faham itu apa dia. Itu adalah metonimi. Okey. Itu yang dikatakan menggantikan sesuatu dengan perkataan lain yang mempunyai hubungan yang jelas. Contohnya saya cakap 16 Mei. Okey. Kalau 25 orang cakap 16 Mei itu adalah hari Guru, okey, itu adalah betul. Okey, jadi 16 Mei itu adalah metonimi. Okey, itu maksudnya metonimi. Tetapi apabila saya cakap 16 Mei hari 16 Mei, tetapi ada yang cakap hari Guru, kemudian ada pula yang cakap hari kekasih, itu bukan metonimi. Okey, mungkin salah lawak je lah kot salah melawak je lah tu Okey, itu adalah maksud metonimi. Okey, contohnya saya cakap 16 Mei, jadi orang faham 16 Mei adalah hari Guru. Okey, tanpa perlu saya menyebut hari Guru. Okey. Okey. Betul lah tu sehari Guru. Ya, betul Okey, yang ni faham tak metonimi ni? Okey, lagi ada lagi beberapa perkataan yang asing lah, asing. Okey, setakat ni faham metonimi? Faham, Sir. Okey, faham. Okey. Tak bergerak pula dah. Okey, yang ni pun asing juga. Okey, ini perkataan ni asing Tadi metonimi. Yang ni adalah sinekdoki. Okey. Sinekdoki tu apa? Terbagi kepada dua, iaitu menyebut sebahagian untuk keseluruhan dan menyebut keseluruhan untuk sebahagian. Okey, ayat ni faham? Faham ataupun tidak? Sinekdoki, faham tak ayat dia ni? Menyebut sebahagian untuk keseluruhan dan menyebut keseluruhan untuk sebahagian. Okey, tak faham lah ya. Okey, contohnya lah, contohnya. Okey, contohnya nak bagi nama siapa pula ni Saha dah, Cik Saha je bagi nama orang lain pula.
Saya bagi nama Dini lah Contohnya lah Dini dekat Perlis kan. Seronok juga jalan-jalan dekat Perlis Dini Dini kat Perlis. Lepas tu Dini dengan saya berjanji ataupun Dini lah memulakan perjanjian Dini cakap jom kita pergi bazar pukul 3 nanti. 3 petang lah contohnya. Dini cakap, Dini ajak saya lah. Jom kita pergi bazar Ramadan pukul 3 petang nanti. Awal pukul 3 petang bukan apa pukul 3 tu kita nak pergi jalan-jalan dulu nak pusing-pusing Perlis dulu cantik Perlis ni banyak tempat menarik juga dekat Perlis ni lepas tu barulah sambung pergi bazar jadi ikutnya macam tu lah pukul 3 petang saya ni siap lah elok-elok ni wangi-wangi bau bedak pun bedak ni bedak sejuk pun semua bau saya bau wangi lah ni tunggulah Dini pukul 3 petang bukan saja pukul 3 petang pukul 4 petang pun Dini tak sampai-sampai lagi bukan saja Dini batang hidung Dini pun saya tak nampak lagi. Dah janji pukul 3 pukul 4 pun batang hidung Dini pun tak nampak lagi. Jadi perkataan batang hidung itu merupakan sinek joki. Maksudnya kita bukan nak kata batang hidung tu tak datang lagi batang itu boleh berjalan sendiri daripada Dini, tak boleh, bukan itu maksudnya. Maksudnya batang hidung itu mewakili Dini lah secara keseluruhannya. Tetapi kita tak sebut diri Dini secara keseluruhannya tetapi kita sebut batang hidung tu. Kata janji pukul 3 tetapi pukul 4 batang hidung Dini pun tak nampak lagi. Itu maksudnya. Kita menyebut sebahagian untuk menggambarkan secara keseluruhannya. Bukan bermaksud batang hidung tu boleh berjalan sendiri, ada kaki dia, tak boleh. Tak boleh. Bukan itu maksud dia. Sebaliknya untuk menyatakan sebahagian untuk menggambarkan secara keseluruhannya diri Dini itu yang tak datang-datang lagi sampailah sekarang dah pukul 4 petang walaupun janji pukul 3 petang. Baik, yang ni faham? Yang ni faham faham. Bagus faham. Baik, seterusnya perlambangan. Ni benda yang mudah juga contoh dia bagi situ dekat warna. Contoh merah lambang dia apa keberanian hijau lambang dia apa dan sebagainya. Macam itulah itu perlambangan. Dia ada lagi satu yang mungkin agak asing. Ironi adalah sesuatu benda yang terbalik lah. Ironi ni pernah dengar menyatakan sesuatu dengan cara yang bertentangan daripada maksud yang sebenar. Terbahagi kepada ironi kata bahasa terbalik ataupun maksud terbalik daripada apa yang diucapkan ataupun ditulis. Ironi dramatik menyentuh tentang sesuatu peristiwa misalnya berlaku apabila perkataan atau tindak tanduk watak membawa pengertian yang tidak diketahui olehnya tetapi diketahui oleh pembaca. Ironi ni maksud ni macam ni. Maksudnya Dini dah, Saha dah, lagi siapa lagi Ainun Najihah lah, Ainun Najihah. Ainun Najihah ada kan? Contohnya Ainun Najihah ni suka main masak-masak. Contohlah waktu kecil dulu suka main masak-masak setiap hari main masak-masak guna tempurung lah, apalah macam-macam lah dia main masak-masak Ainun Najihah ni. Tetapi dia suka balik lewat. Satu hari tu dah maghrib dah dia balik lewat. Sebab suka main masak-masak kan? Main masak-masak dan sebagainya dengan kawan-kawan. Jadi pukul 7 dia balik. Mak dia dah pesan dah pukul 6 kena balik rumah dah. Tetapi dia pukul 7 baru balik sebab seronok sangat main masak-masak dengan kawan. Jadi mak dia akan cakap macam ni. Nama Ainun Najihah. Ainur baru balik pukul 7 mak dia suruh balik pukul 6, dia balik pukul 7. Ainur baru balik. Mak baru balik. Dia pun senyumlah tersengih-sengih. Ainur baru balik. Tak apa Ainur, tak apa. Pergi mandi dan sebagainya. Esok balik pukul 8 pula tau nak. Esok balik pukul 8. Lusa balik pukul 9. Ulat balik pukul 10 malam pula. Mainlah masak-masak tu sepuasnya. Mak dia cakap macam tu. Itu adalah ironi. Bukan bermaksud mak dia suruh balik pukul 9. Esok tu balik pukul, lusa tu balik pukul 10. Tulat tu balik pukul 11 dan sebagainya. Bukan. Maksudnya mak dia marah lah. Maksudnya esok janganlah balik lambat lagi. Itu adalah ironi. Itu maksud dia. Yang ni faham?
Yang ni faham? Jangan gelak saja. Faham okey. Dengan contoh-contoh yang diberikan tu boleh faham lah maksudnya nanti bolehlah interpret balik. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan ironi. Han duk buat apa tu tak makin sok, tak mau sok lagi ke? Dah pukul berapa dah ni? Duk main telefon tu, main lagi. Main telefon tu sampai pukul 8 pagi. Tak payah sok apa, tak payah. Nasi apa tak payah makan, tak payah sok. Mangkit saja duk main handphone tu. Okey? Maksudnya macam tu lah. Bukan mak dia nak suruh main handphone maksudnya tinggallah handphone tu sekejap. Main bersahur dahulu, dah bangun dah kan? Makan dulu nanti. Dah habis waktu imsak dan sebagainya. Okey? Baik, unsur perulangan ini pun kita mengulang juga. Kita pernah belajar dalam komsat dahulu. Ada asonansi, aliterasi, anafora dan episfora. Asonansi adalah pengulangan huruf vokal yang sama. Okey. Contohnya ini juga selalu masuk dalam kuis lah. Contohnya dalam satu baris, dia bagi sajak ke ataupun satu cerpen novel, satu perkataan dalam satu baris. Tengok dia garis dekat huruf vokal apa. Kadang-kadang dia garis huruf vokal A dan sebagainya. Secara tidak langsung kita tahu itu adalah asonansi. Okey? Ataupun kalau dia tak garis susah sikitlah. Kalau dia tak garis awak lihatlah. Kadang-kadang benda tu boleh nampak banyak huruf A dan sebagainya. Setiap perkataan ada huruf A dan sebagainya. Okey, secara tidak langsung itu adalah asonansi. Okey? Aliterasi pula adalah perulungan huruf konsonan. Okey, anafora pula adalah gaya bahasa perulungan kata pertama pada setiap baris. Okey? Contohnya sajak tu berjudul Aku Cinta Padamu. Okey? Jadi ada 5 baris. Okey? Baris pertama sampai ke 5 semua aku cinta padamu. Okey? Jadi perkataan pertama setiap baris adalah perkataan aku. Okey? Jadi perkataan aku setiap baris aku cinta padamu baris pertama. Baris kedua aku cinta padamu. Masih lagi perkataan aku dekat hadapan dia. Okey? Daripada baris pertama sampailah baris kelima aku, jadi perkataan aku itu adalah anafora. Okey? Aku cinta padamu. Okey? Perkataan terakhir dalam setiap baris adalah padamu. Baris pertama, aku cinta padamu. Perkataan terakhir. Baris kedua, aku cinta padamu. Perkataan terakhir, padamu juga. Sampailah baris kelima, aku cinta padamu juga. Padamu juga adalah merupakan perkataan yang terakhir dalam baris tersebut. Jadi padamu itu adalah contoh bagi episfora. Okey, yang ni faham? Faham kita mengulang saja. Okey. Alusi. Okey, alusi ni juga dia macam yang tadi juga dia lebih kurang macam metonomi. Okey. Dihubungkan kepada tokoh atau suatu peristiwa berdasarkan anggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Okey. Sebab itulah dekat contoh tu awak akan jumpa lagi dengan 16 Mei, 14 Februari Benda ini juga adalah contoh bagi metonomi tadi. Okey. Tetapi dekat sini kita boleh fokus kepada tokoh dan juga peristiwa. Okey? Sebab dekat metonomi tadi dia tak ada fokus kepada tokoh dan peristiwa. Okey? Tetapi dekat alusi ni dia ada fokus kepada tokoh dan juga peristiwa. Okey? Yang ni faham? Okey, setakat ni faham? Lagi sikit slide nak habis dah. Okey, dah 12.30 dah. Okey, hyperbola adalah suatu kiasan yang berlebihan, yang terlampau. Okey, yang ni pun faham kan? Hyperbola faham kan? Hyperbola. Benda yang selalu kita dengar ni, hyperbola ni, kiasan yang melampau-lampau, berlebih-lebihan. Okey? Yang ni faham? Ataupun tak dapat gambaran? Dapat tak gambaran hyperbola? Contoh sir. Contoh. Lautan api sanggup direnangi. Okey, hyperbola juga Lautan api sanggup direnangi Okey, kena air panas pun tak sanggup. Okey, tambahan pula lautan api lagi lah tak sanggup direnangi. Okey. Kejap saya nak bagi contoh ni ada ni. Okey, ni contoh daripada teks lama Okey, saya ambil contoh teks lama Maka kata Tuan Puteri, jangankan kembali ke inderaan tiada patik turut. Jikalau ke laut api sekalipun, patik ikut juga. Okey, ini pun contoh lautan api. Okey,
Maksudnya keinderaan ni kayangan lah. Cerita hikayat zaman dulu kan banyak cerita hikayat dewa-dewi dan sebagainya. Maksudnya jangankan balik ke kayangan tak ikut kalau rentas lautan api pun dia sanggup ikut juga. Okey, mustahil lah benda yang mustahil. Nak sanggup renangi lautan api dan sebagainya, nak redah dan sebagainya. Okey, kalau lautan biasa pun kita tak sanggup nak redah. Okey, kadang-kadang tak ada orang, ayak pun takut, air laut pun dia takut, kan? Main dekat tepi-tepi itu je. Okey, kadang-kadang pergi dekat hotel ada swimming pool dan sebagainya, okey, dia main dekat tempat kanak-kanak je. Tempat dewasa pun dia tak masuk, dia takut. Ini kan pula nak merentasi lautan api. Mana mungkin lah benda itu tak masuk akal, tak logik dan sebagainya. Okey, faham? Jelas? Boleh, Sir. Okey, boleh. Okey, erotisis ataupun pertanyaan retorik, bentuk pertanyaan yang digunakan untuk tujuan kaya, fungsinya untuk menimbulkan kesan atau efek tertentu seperti bersifat mengejek. Okey? Maksudnya adalah suatu sindiran lah dalam bentuk pertanyaan. Okey? Nak bagi contoh apa pertanyaan retorik? Okey, contohnya kita ada group assignment kan, ahli kumpulan kita kan. Ahli kumpulan kita. Okey, contohnya hari ni kena hantar part masing-masing. Okey, kena hantar part masing-masing. Okey, jadi seorang ni tak hantar. Okey, seorang ni tak hantar. Jadi petang ni kita pergi bazar. Kita pergi lah bazar Changlun yang penuh sesak tu contohnya. Okey, pergi bazar jumpa kawan ni. Okey, sepatutnya hari ni kena hantar part masing-masing, dia tak hantar. Masa menghantar pun dah tamat. Kita minta tengah hari tadi dah kena hantar dah sepatutnya. Okey, kemudian dia tak balas mesej dan sebagainya, tak angkat call, tak balas WhatsApp dan sebagainya, tak hantar lagi part dia dan sebagainya. Kita pun pergilah pasar malam pula, pergi bazar Ramadan Changdun. Pergi-pergi entah macam mana terjumpa dia, dekat bazar. Dia nak beli martabak, kita pun nak beli martabak juga, duduk sebelah-sebelah. Jadi pun kita ni malas nak marah-marah di bulan puasa, di bulan yang mulia. Malas nak membazir tenaga. Kita pun cuit dia. Hai, apa khabar? Apa khabar Ambu? Seronoknya beli belah. Dari pagi tadi ke datang bazar ni? Okay, pagi tadi kena hantar part masing-masing kan? Jadi kita pun tanya dia. Dari pagi tadi ke datang bazar ni beli martabak ni beratur bersesak-sesak di bazar Ramadan daripada pagi tadi ke? Kita tanya dia macam tu. Okay? Sedangkan kita tahulah manalah bazar buka pagi-pagi. Dan kita tahulah pagi tadi sepatutnya budak itu ataupun kawan kita itu hantar part dia, part tugasan dia. Tapi dia tak hantar, dia tak balas mesej dan sebagainya. Okey, tiba-tiba muncul pula di bazar Ramadan seolah-olah tak ada apa-apa. Okey, jadi kita pun buat tanya daripada pagi tadi ke beratur beli martabak dekat bazar ni, daripada pagi tadi ke datang bazar dan sebagainya. Okey, kita tahu jawapannya bagaimana, kita tahu soalan itu tidak sesuai dan sebagainya. Okey, tetapi soalan itu sekadar suatu pertanyaan retorik, satu bentuk gaya untuk mengejek ataupun suatu sindiran kepada kawan kita itu. Okey, baik, yang ni faham? Faham tak? Sebab saya bagi contoh yang mudah-mudah saja. Saya bagi contoh yang mudah-mudah saja. Okey, setakat ni faham? Okey, faham. Okey, slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Inversi. Inversi ni adalah pembalikan kata. Inversi. Okey, reverse lah. Pembalikan kata. Okey, selalunya kita akan jumpa dalam puisi. Okey, contohnya terasa dingin sekali angin. Okey, daripada ayat betulnya angin dingin sekali ke angin terasa dingin sekali. Okey, jadi dia terbalikkan. Okey, terasa dingin sekali angin. Barulah ayat itu nampak macam betul-betul ayat puisi. Begitulah maksudnya. Okey, yang ni faham? Terasa sepi sekali hati. Hati ini terasa sepi sekali. Ayat biasa dia. Okey, tetapi kalau guna ayat biasa tu tak nampaklah macam tulis sajak. Okey, jadi dia pun terbalikkan. Terasa sepi sekali hati. Okey, baik. Setakat ni faham? Jelas?
dengan kawan yang tak masuk kelas tu, kawan tu buat apa, mungkin kawan tu demam, tak sihat dan sebagainya, rumah dia tak ada dan sebagainya, pertolongan ke apa ke, pergi tengok. Okey, kawan yang tak ada ni, tak masuk ni. Okey, tak ada soalan? Ada soalan tak? Ya Allah, letih sangat puasa ni senyap je hari ni. Ada soalan ataupun tidak? Untuk bab 3 pengurusan kreatif ada soalan ataupun tidak? Kalau tak ada, saya nak tamatkan kelas untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada hari tak ada soalan. Kita hari Rabu pula. Hari Ahad. Okey. Jadi jangan lupa untuk hantar draft awak. Masih ramai lagi tak hantar draft. Mungkin awak masih lagi berangan-angan. Untuk mencari idea dan sebagainya. Masih idea tu masih berlari-lari, berkejar-kejaran. Awak masih lagi main tarik-tarik dengan dia, main hati kejar dengan dia dan sebagainya. Cuba siapkan hujung minggu ini. Dapatkan idea, kemaskan penceritaan. Bila nak hantar tu fikir logik. Agak-agaknya okey tak cerita ni dan sebagainya. Kadang-kadang cerita tu tak perlulah terlalu bombastik sangat. Kadang-kadang cerita tu tak perlu bombastik sangat. Sebab kita nak buat cerita kanak-kanak. Saya bagi satu contoh. Ada student saya, grup lain, dia hantar cerita simple sahaja. Dan lagi satu, watak jangan terlalu banyak. Bila watak terlalu banyak, awak nak cerita banyak lah. Nak kaitkan dengan konflik dan sebagainya. Kadang-kadang tu ada watak yang tidak berperanan pun dalam cerita awak. Watak itulah yang harus dibuang. Watak itu tidak memberi pemaknaan apa-apa pun terhadap cerita awak. Mula-mula watak tu ada. Tiba-tiba dah hilang dah. Tak tahu pergi mana watak tu. Jadi seeloknya watak itu digugurkan daripada cerita awak. Saya bagi satu contoh cerita watak student ni. Dia bercerita tentang apa? Tentang ketam. Ketam dengan ikan salmon. Ketam ada ikan salmon, mak dia dengan anak dia. Jadi keadaan di laut lah, situasi di laut dan sebagainya. Jadi ketam dan ikan salmon ni berkawan biasa lah. Berkawan baik dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, hidupan laut yang lain tak berkawan dengan ketam. Sebab ketam dia ada sepit yang sangat tajam. Dan sepit itu mencederakan haiwan-haiwan yang lain. Jadi hidupan laut yang lain tidak berkawan rapat dengan ketam. Tetapi ikan salmon ni baik. Ikan salmon ni ada anak dia, berkawan baiklah dengan ketam. Suatu hari entah macam mana tanpa sengaja ketam ini terguris isi anak salmon. Salmon ni ada anak dia, tergurislah dekat kulit si anak salmon. Jadi lukalah sedikit. Jadi sejak hari tu ikan salmon yang selama ini baik dengan ketam, jadi tak berkawanlah, marah kepada si ketam dan sebagainya. Sampai satu ketika anak salmon ni termasuk dalam jaring nelayan lah. Masuk dalam jaring nelayan dan sebagainya. Jadi ketam inilah yang menggunakan sepitnya untuk menyelamatkan anak salmon. Dia kepit jaring tersebut. Jadi terselamatlah anak ketam pula dah, anak salmon. Jadi mak salmon ni pun terhutang budi kepada ketam dan memohon maaf lah kepada ketam dan berbaik semula dan sebagainya. Cerita dia simple je macam tu. Janganlah terlalu fikirkan benda-benda yang terlalu besar dan sebagainya. Bila fikir terlalu besar, awak susah nak mendapatkan idea. Sebab kita fikir terlalu besar kan idea dia. Dan benda itu kadang-kadang tak sesuai dengan skop golongan kanak-kanak. Baik. Jadi minggu ini cuba siapkan draft buku cerita kanak-kanak. Sebab kita dah minggu ketiga, kita nak pergi ke minggu keempat, kemudian kita nak pergi ke minggu kelima. Minggu kelima mungkin awak sibuk nak balik raya. Minggu kelima mungkin awak sibuk nak masukkan lansir lah, apalah. Nak basuh sarung kosyen lah, apalah. Takut waktu tu awak dah mula sibuk dan sebagainya. Baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak tamatkan kelas untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Ahad. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Attendance saya manual lah. Saya add manual attendance.
Terima kasih, Sir. Sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama. Saya boleh add secara manual tak? Boleh. Semua saya manual. Okay, thank you.